TV KPM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh kesungguhan dan pengharapan, wahai Tuhan yang Maha Besar dengan segala kekuatan, kami menadah tangan memohon keampunan, kerahmatan, taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa pada pagi ini anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 akan memulakan peperiksaan mereka. Justru dengan penuh harapan kami memohon kepadamu ya Allah, bantulah anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 dalam menempuhi peperiksaan yang amat penting ini. Ya Allah, Engkau peliharalah kesihatan anak-anak kami sepanjang mereka menduduki peperiksaan ini. Permudahkan untuk mereka menjawab soalan demi soalan dengan tenang dan yakin. Jauhkanlah mereka perasaan resah dan gelisah serta was-was. Dorongkanlah hati, akal dan fikiran mereka untuk menjawab setiap soalan seperti yang dikehendaki. Yang akhirnya mereka kelak menjadi anak-anak soleh dan salihah yang cemerlang di dunia dan akhirat. Allahumma aftah alaina wa alaihim hikmataka wanshur alaina wa alaihim min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami dan ke atas anak-anak kami hikmah-Mu dan limpahkan kepada kami dan anak-anak kami khazanah ilmu-Mu yang luas. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assiruha watmim lana bi khair. Ya Allah, perkenankanlah doa dan permintaan kami ini ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana Engkaulah Tuhan kami. Kami meminta kepadamu kerana Engkaulah yang menciptakan kami, dan kami merayu kepadamu ya Allah kerana Engkaulah yang Maha mengkabulkan segala doa dan hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada mereka semua yang menonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton siaran teras jam 8 pagi seperti biasa bersama saya Nisa K. Baiklah, suka Nisa nak ingatkan agar kita sentiasa bekerjasama dalam memutuskan rantaian COVID-19 kerana apa? Kita belum menang. Penting untuk kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka sekiranya anda berada di tempat awam dan jangan lupa jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Dan apabila anda berada di kawasan yang anda sudah pun dapat menjaga jarak sosial, tidak ada ramai orang dan perlu membuka pelitup muka anda, Nisa nak tunjukkan cara-caranya untuk menyimpan pelitup muka anda dengan baik. Contohnya, Nisa ada bekas dekat sini. Bekas ini Nisa sentiasa gunakan untuk simpan mas Nisa supaya boleh digunakan kembali sekiranya mas ini, pelitup muka ini masih bersih. Kalau dah kotor, jangan guna semula. Tukar pelitup muka yang baru. Bawa lebih sekiranya ada, itu lebih baik. Dan jangan guna apabila pelitup muka anda telah melebihi penggunaan selama 8 jam. Baiklah, penonton di rumah, hari ini kita ada topik yang sangat menarik. Nisa kira bukan setakat untuk mereka yang mengambil subjek perakaunan, tetapi untuk mereka di luar sana mungkin boleh mendapatkan
input-input daripada pembelajaran kita selama 1 jam ini. Kerana apa? Sebab ni saya tengokkan ramai sekarang ni yang ada perniagaan sendiri, perniagaan kecil-kecilan nak cari wang lebih. Jadi mungkin hari ini dapat memberikan anda input untuk membantu anda menjalankan perniagaan dengan lebih lancar dan lebih maju hendaknya. Baiklah, saya sebenarnya tak sabar-sabar nak berkenalan dengan cikgu yang akan bersama-sama dengan kita hari ini. Siapa agaknya rakan-rakan yang akan bersama-sama dengan kita untuk pembelajaran hari ini? Yang di rumah jangan lupa bersedia dengan pen dan kertas, boleh ambil nota, buat aktiviti sekali dengan kami. Mungkin ada soalan yang cikgu akan tanya, kita boleh sama-sama jawab. Baiklah, kalau nak berkenalan dengan cikgu ini, jom kita saksikan dahulu profil ini. Jom. Baiklah, kita ingin mempersilakan Dr. Siti Nurzainah Sahad yang merupakan pensyarah perakaunan dari Kolej Vocational Setapak Kuala Lumpur. Apa khabar? Nak panggil doktor ke panggil cikgu? Terpulang berinisial. Terpulang lah ya. Saya selesa panggil cikgu boleh ya? Hari Boleh. ini saya kira murid juga lah. Boleh cikgu? Boleh. Jadi saya tanya soalan. Lama kalau murid kena jawab soalan. InsyaAllah kita cuba. Saya akan bagi perhatian lebih untuk kita punya pelajaran pada hari ini, di mana topik kita adalah mengemaskini daftar aset. Cikgu, ini yang saya sebut tadi sangat-sangat menarik sebab sekarang ni ramai kan cikgu yang ada perniagaan sendiri, bisnes kecil-kecilan. Pelajar-pelajar pun dah ada ramai yang menceburi bidang perniagaan di peringkat yang sangat-sangat awal. Pendapat cikgu? Perakaunan ni memang Ya. sangat penting lah. Ya. Ya. Apa yang saya ajar hari ini adalah boleh digunakan oleh semua Ya. orang. Okey. Terutama sekali peniaga-peniaga kecil. Betul. Yang contohnya kalau kita kata orang yang jual burger. Betul? Dia kata kalau kita tak rekod aset, still untung juga. Okey. Tapi kalau dia rekod aset dan dia adalah peniaga, dia boleh tuntut pelepasan cukai melalui aset yang dia beli itu. Sebenarnya saya rasa banyak peniaga di luar sana, terutamanya cikgu kan yang baru-baru nak naik, baru nak menjual ni, mereka terlepas pandang. Mungkin mereka rasa belum lagi nak buat, nantilah buat. Untung sikit-sikit takkan dah nak rekod aset. Sebenarnya penting atau tidak bermula daripada awal? Sangat penting. Sangat penting. Dokumen aset ni kita kena file kan? Ya. Tadi saya cakap pelepasan kan? Okey, Betul. bukan pelepasan. Pengurangan cukai. Pengurangan cukai. Melalui allowance modal. Maksudnya orang yang berniaga, kalau dia bijak, dia boleh kurangkan aset, kurangkan cukai dia tu Ya. melalui dia bagi tahu aset apa dia beli. Kalau dia beli secara cash, kita boleh tolak. Kalau kurang daripada 1,300, kita boleh tolak dia 100%. Ya, sangat-sangat cukai dia menarik betul. cikgu, Ya. sebab saya rasa input hari ini bukan sekadar untuk murid-murid perakaunan, tetapi macam yang saya sebut tadi, semua mereka di luar sana. Jadi standby pen dan kertas, banyak input menarik. Hari ini cikgu saya tidak berseorangan. Saya rasa tak naklah kena jawab soalan seorang-seorang, nak kena ada kawan-kawan tolong. Jom kita berkenalan dengan rakan-rakan kita dari Kolej Vocational Setapak dan Kolej Vocational Gombak. Assalamualaikum semua. Hai. Lambai sikit. Selamat pagi. Boleh buka mikrofon masing-masing ya. Kita nak berkenalan dengan siapa agaknya rakan-rakan kita yang ada dengan kita pada hari ini. Kita mulakan dengan Irdina. Silakan. Irdina, boleh sila perkenalkan diri? Boleh cakap kuat sikit ya. Assalamualaikum, saya Rashka Irdina binti Hanizul Azhar dari Kolej Vocational Gombak. Terima kasih. Seterusnya, rakan kita, Syahdatul Aisyah. Assalamualaikum. Siapa? Ya, sila. Assalamualaikum. Saya Syahdatul Aisyah binti Khairul Azman dari Kolej Vocational Gombak. Hai. Seterusnya kita ada Haikal. Silakan Haikal. Haikal, jangan lupa buka mikrofonnya ya. Haikal dengar kita tak? Alamak, Haikal tak dengar kita lah cikgu. Tak apa. Kita teruskan dengan... Saya perkenalkan Haikal. Ya, silakan cikgu. Muhammad Haikal adalah pelajar daripada Kolej Vocational Setapak. Ya. Haikal dah on mikrofonnya. Boleh say hi sikit?
Hai. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Kami boleh dengar. Sila perkenalkan diri. Saya Muhammad Michael bin Zakaria dari Kolej Vocational Setapak. Kolej Vocational Setapak. Seterusnya Sheila, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sheila Ustazianti daripada Kolej Vocational Setapak. Baik, seterusnya kita ada Akilah, silakan. Akilah, jangan lupa buka videonya ya. Tak mengapa. Mungkin ada sedikit masalah di pihak sana. Tak apa, kita teruskan dengan Zuhair. Silakan Zuhair. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zuhair Zarfan bin Harun daripada Kolej Vocational Setapak. Baik, terima kasih. Akilah okey ke di situ? Jom perkenalkan diri Akilah. Okey, tak mengapa. Mungkin ada apa sedikit di situ. Lainnya mungkin agak slow. Tak mengapa, kita akan berkenalan kemudian dengan rakan-rakan kita. Cikgu, saya ada video khas untuk kita di sini dan juga mereka yang menonton. Kita ada video mengenai kepentingan mempelajari kemaskini daftar aset. Jom kita saksikan. Saya mengambil kos perakaunan ini selain daripada mengejar cita-cita saya juga ingin menggunakan apa yang saya belajar ini untuk masa hadapan nanti. Kepentingan mereka aset bukan semasa dalam perniagaan ialah kita dapat tahu berapa aset dalam perniagaan dan kita juga dapat tahu kedudukan aset tersebut dalam perniagaan kita. Sebab saya memilih bidang perakaunan ini ialah kerana saya lihat bidang ini menyediakan peluang pekerjaan yang luas. Bukan sahaja bekerja di bank, tapi semua syarikat walaupun tak ada kena-mengena dengan bank, mereka masih memerlukan seorang untuk menguruskan dana-dana dalam syarikat mereka. Oleh sebab itu, saya memilih bidang perakaunan. Hai, Assalamualaikum. Saya memilih kos perakaunan kerana saya dapat membantu ibu saya untuk mengira modal sebelum memulakan perniagaan dan membantu mengira untung atau rugi semasa perniagaan dijalankan. Saya memilih perakaunan kerana ingin membantu ayah saya dalam bidang perakaunan agar tidak ditipu oleh pembeli dan pembekal tentang perkara yang remeh. Saya memilih perakaunan kerana setiap perniagaan memerlukan seorang perakaunan untuk menguruskan kewangan perniagaan mereka. Kepentingan belajar akaun di Kolej Vocational, kami di Kolej Vocational didedahkan dengan kemahiran amali tentang perakaunan. Contohnya, merekod invoice jualan dan juga invoice belian di dalam buku catatan utama. Pentingnya belajar perakaunan di Kolej Vocational kerana sesi pembelajarannya lebih kepada amali. Contohnya, belajar mempelajari untuk cara merekod invoice. Hal ini membuatkan pelajar lebih memahami apa yang mereka mempelajari tentang perakaunan. Bagi saya, pentingnya belajar akaun KB adalah kerana di sana kami diterapkan dengan ilmu teori dan amali. Jadi hal ini memudahkan kami untuk bersedia dan mengaplikasikan kemahiran yang kami ada ketika kami keluar bekerja nanti. Itu dia perkongsian rakan-rakan kita mengenai kepentingan mempelajari topik ini dan saya sangat tertarik, cikgu. Ada yang kata banyak peluang kerja, ada yang nak membantu ibu bapa dalam perniagaan, tak nak ditipu, rekod invoice dan sebagainya. Jadi betul ke semua itu boleh dibantu dengan belajar perakaunan? Okey. Betul, Nisa. Bila kita belajar perakaunan, ya, orang perakaunan ni dia tahu bagaimana nak merekod setiap satu urus niaga yang berlaku. Jadi di Kolej Vocational kita ajar dia macam mana nak rekod berdasarkan dokumen sumber dia. Berdasarkan dokumen sumber. Dan topik kita hari ini adalah mengemaskini daftar aset. Kita nak tahu apa kepentingan, bagaimana nak melakukannya. Silakan cikgu, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini saya sangat berbangga lah sebab saya ada pelajar-pelajar daripada Kolej Vocational Gombak dan Kolej Vocational Setapak. Hai, apa khabar semua? Senyum semua pagi-pagi, bersemangat untuk kita mulakan pelajaran kita. Handsome-nya Haikal. Cantik-cantiknya pelajar-pelajar yang lain. Okey, alhamdulillah kita mulakan subjek kita pagi ini, ya, pelajaran kita. Secara ringkasannya inilah yang saya nak ajar pada pagi inilah.
Ya, kita akan kemas skrini daftar aset bukan semasa. Okey, ini adalah langkah-langkah yang kita buat. Langkah 1, 2, 3 adalah mesti ikut turutan. 4 dan 5, okey, tak kisah mana-mana, yang penting mesti diselesaikan. Okey. Langkah pertama tu adalah kenal pasti dokumen aset bukan semasa, ya. Langkah kedua, lepas kita dah kenal pasti dokumen tu aset bukan semasa, okey. Dokumen tu adalah beli aset, bukan beli barang niaga. Okay, sebab kita beli dekat dalam perniagaan ada 2 perkara je, beli aset atau beli barang niaga. Lepas kita dah kenal pasti dia, kita kategorikan jenis aset tu. Okey. Lepas tu kita rekodkan dalam daftar aset, kemudian kita filekan dokumen dan kita labelkan. Itu turutan yang saya nak ajar hari inilah. Ya. Okey. So, mula-mula sekali. Ada soalan lah untuk pelajar. Apa yang awak faham mengenai daftar, mengenai aset? Bukan siapa semasa. nak jawab? Siapa nak jawab? Kalau dalam bahasa Inggeris dia, dia boleh jadi fixed asset. Okey. Dia boleh jadi PPE, property, plant and equipment, iaitu hartanah, loji dan peralatan. Okey. Semuanya sama saja. Dia adalah aset tetap, aset bukan semasa. Okay. Bilakah aset tu kita nak kata dia sebagai aset bukan semasa? Okay. Siapa boleh jawab? Siapa nak dulu? Kalau tak, saya panggil nama. Kalau tak angkat tangan, kita panggil nama cikgu. Panggil je cikgu, panggil je. Okey, saya Datul. Macam mana kita nak tahu suatu tu aset atau bukan? Untuk tujuan pentadbiran perniagaan. Okey, good. Ya. Kalau aset tu, kalau barang tu kita beli untuk tujuan kita uruskan perniagaan. Itu salah satu kategori dia lah. Kita urus perniagaan. Okey. Thank you. Ya, terima kasih. Saya Datul. Lagi? Ada siapa lagi nak tambah? Haikal? Haikal boleh jawab? Bila satu aset, satu barang kita beli tu dikatakan sebagai aset. Itu penting. Haikal jangan lupa on mikrofon ya. Okey. Silakan. Aset yang tetap, aset yang boleh jadi, kalau macam contoh perniagaan tu, dia contohlah dia tak melibatkan kenderaan, tapi dia ada nak kena guna kenderaan. So kenderaan tu bukanlah dia punya libat dengan perniagaan, tapi dia kena guna. So tu ibarat aset juga untuk dia, walaupun bukan dia guna untuk perniagaan. Contoh macam teksi ke, kalau kan kalau orang yang bawa teksi, for sure teksi tu aset dia untuk diguna untuk perniagaan. Tapi macam contoh perniagaan burger contoh, tak ada guna kenderaan pun, still tu aset dia. Panjang lebar penjelasan Haikal, cikgu. Okey, apa yang Haikal nak cuba sampaikan ialah suatu barang tu akan jadi aset jika ia digunakan untuk menjalankan operasi perniagaan tu. Kita beli barang dan barang tu digunakan untuk menjalankan operasi perniagaan tu, dan is aset. Bukanlah bahan yang macam bahan yang kita nak masak jual ke orang tu, bukan itu aset. Itu bukan aset, itu adalah barang untuk dijual. Baik, saya dah mula memahami konsep topik kita pada hari ini. Nampak macam murid yang baru masuk kelas saja kan saya ni. Baiklah, mungkin kita boleh rehat terlebih dahulu. Kita tinggalkan anda dengan video ini. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Terazi Didik TV KPM. Subjek kita hari ini adalah perakaunan dan kita telah pun pergi kepada pengenalan topik kita hari ini, iaitu mengemas kini daftar aset. Tadi sebelum kita berehat, Nisa ada tinggalkan anda semua dengan soalan trivia. Jom kita tengok apa jawapan. Agak-agak betul tak?
Didik TV KPM. Itu dia jawapan kepada trivia kita, siapa yang cipta sistem bergu. Sistem bergu pula. Kita baru masuk pengenalan ni, mungkin ada akan disebut sepanjang kita belajar pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk kekal fokus. Jom cikgu, tadi rakan-rakan kita dah berkongsi aset ni menjadi aset apabila ianya dibeli bertujuan untuk mengurus atau menjalankan perniagaan. Betul tak cikgu? Okey. Suatu aset, suatu barang yang kita beli itu, okey, akan dikatakan aset jika dia digunakan untuk perniagaan, okey, digunakan untuk kegunaan pejabat. Boleh juga aset itu kalau kita beli dan kita sewakan pun tak ada masalah. Dan dia mestilah digunakan dalam satu tempoh yang agak lama. Biasanya lebih daripada 12 bulan. Itu syarat dia. Supaya kita boleh kenal dia adalah aset. Okey. So kita teruskan ya pelajar. Okey. Kalau kita bukan orang akaun. Ya. Nisa, apakah aset yang ada kat sini, Nisa? Okey, saya nampak aset ni barang-barang ni lah ya, komputer sebab kita nak merekod dan sebagainya. Dan kita punya apa tu, meja kerja tu cikgu. Itu aset lah kan kira-kira. Di sini, okey, meja. Ya. Kemudian? Ada kerusi dan komputer. Itu jawapan orang bukan akaun. Betul. Okey, Ildina, tolong jawab saya. Apakah aset yang kita ada dekat sini, Irina? Irina boleh on mikrofon ya sebelum menjawab. Okey, silakan. Komputer, meja. Irina. Kerusi. Jenis aset dia, Irina? Jenis aset. Apakah jenis aset dia? Peralatan pejabat. Okey. Yang mana peralatan pejabat? Komputer, kerusi. So sekarang Irina, kalau orang akaun, dia akan bercakap, dia pandang je aset ni, okey. Walaupun tak tepat, tak apa, good try Irina. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ni, perabot. Meja masuk bawah perabot. Perabot. Kerusi. Perabot juga. Yang ini, komputer. Baik. Ya. Okey. Itu bezanya. Orang biasa pandang aset dengan orang perakaunan. Dia ada kategori dia. Baik. Jadi ya, ini adalah jenis-jenis aset kita. Ya. Kalau kita beli jentera besar, kilang, pelantar minyak, masuk nama di bawah loji dan mesin. Ya. Kalau kita beli lori, kereta, van, kapal, motosikal, masuk bawah kenderaan bermotor. Ya. Kalau contohnya kita beli mesin fotostat, mesin faksimile, telefon, okey, pencetak, mesin kira, masuk bawah peralatan pejabat. Kategori dia. Kenapa kita mesti ada kategori-kategori ni? Ya, supaya akaun kita tak ada banyak nama. Ya, akaun kita tak ada banyak nama. Okey, akaun kita ni nama dia akaun yang dalam kita punya buku catatan pertama, dalam ledger am kita, dalam jurnal, dalam imbangan duga, dalam penyata kewangan. Hanya ada jenis-jenis ni saja. Tak ada kerusi warna kuning, tak ada kerusi warna merah. Okey. So dia nama dia sama je. So bila orang akaun dia kata kerusi, masuk bawah perabot. Okey. Lengkapan dan lekapan. Apa beza dia? Okey. Lengkapan kalau dekat dalam ni, ya, apa-apa yang kita boleh bawa keluar. Contohnya yang bergantunglah. Yeah. Tapi kalau lekapan yang melekat pada dinding, contohnya Swiss, kita tak boleh ambil. Tu, kipas angin penhawa dingin. Okey, kalau komputer kita letak komputer meja, komputer riba. Pencetak kita letak bawah peralatan pejabat. Okey. Ubah suai, kalau ada ubah suai satu bangunan, kemudian tanah dan bangunan, kalau kita ada kedai tanah perniagaan, kedai perniagaan semua masuk bawah tu dan papan tanda perniagaan lah. Ya. Okey. Jadi sekarang mula-mula sekali kita kena kenal pasti dokumen pembelian aset atau tidak. Sebab bila kita kerja, tak ada orang nak bagi tahu kita itu aset ataupun bukan. So apa kita buat? Kita kena kenal pasti bila kita dapat dokumen. Dokumen tu sebagai orang akaun berbicara dengan kita.
Ya, dokumen tu berkomunikasi dengan kita. So kita kena faham dokumen kita ni. Ya. Okey. So dokumen pertama. Situasi yang saya bagi, ya. Anda adalah seorang kerani akaun di kedai beg bahagia. Itu situasi dia. Maksudnya awak sekarang ni kerani akaun dekat kedai beg, meniaga jual beg. Ya. Okey. Kenal pasti dokumen di bawah, sama ada dokumen ni beli aset, okey, ataupun beli barang. Beli dua je, beli aset atau beli barang. So, sekarang ni kita kedai beg. Bila kedai beg, aircon. Barang jual ke ataupun barang untuk kita guna. Bagi sejuk pelanggan kita masuk semua. Jadi dia aset ke dia barang niaga? Saya rasa aset, cikgu. Okey, good. Pandai betul lah anak murid saya Nisa ni. Okey, memang aset. Tapi bila orang akaun, kita panggil dia apa, Syala? Aircon. Peralatan pejabat. Good. Bawah. Kita tak panggil dia pejabat. aircon. Kita panggil dia peralatan pejabat. So, yang ini. Kita panggil dia apa? Perabot. Magic L shape. Ya. Lepas tu, kerusi fabrik biru. Masuk bawah perabot. Kita tak ada. Dalam akaun kita nanti takkan ada magic L shape semua tu. Terus perabot. Macam tu. Okey. Seterusnya. Ya. Seterusnya. Kita masih lagi contoh yang sama. Dokumen 3. Dia beli desktop. Kemudian dia beli printer. Apa kategori? Ni barang niaga ke ataupun aset dia? Akilah. Akila? Akila dengar tak? Dengar tak? Mungkin sedikit perlahan sikit. Tak apa, kita tanya kawan yang lain. Zuhair boleh jawab Zuhair? tak? Apa tu tadi, desktop dengan? Desktop dengan printer. Printer. Agak-agak aset atau tidak? Aset dulu. Aset. Okey. Kalau aset, apa jenis aset dia? Peralatan pejabat. Peralatan pejabat. Yang mana satu peralatan pejabat? Dua-dua? Dua-dua. Okey, desktop. Desktop tu apa? Desktop tu komputer. Komputer. Pandainya. Ya. Okey. Komputer. Printer? Printer peralatan pejabat juga. Peralatan pejabat. Okey. So dekat sini, walaupun satu dokumen. Peralatan pejabat. Dia ada dua jenis. Ya. Okey. Kemudian dokumen yang keempat. Okey. Dokumen yang keempat, ini adalah aset, belian aset ataupun barang niaga. Siapa nak jawab? Irdina tadi? Cikgu boleh bacakan di senarai tu ada barang apa? Dekat senarai tu, dia beli barang niaga. Dia beli barang daripada kedai beg kasut caca. Ada waist pouch black, close body bag. Okey, close body bag. Kemudian dia ada large shoulder bag brown. Kuantiti dia 20, 15, 8. Apa ni? Adakah ini aset atau bukan? Ya. Sheila boleh jawab? Barang niaga. Barang niaga. Barang niaga. Okey, ini adalah barang niaga. Sebab dia adalah kedai beg, dia jual beg. So, dia adalah barang niaga dia. Ya? Okey. Dan kita dapat lihat dia jual dalam dia beli dalam kuantiti yang banyak, borong ya. Kuantiti borong. Jadi itu mungkin pembelian pukal lah ya orang panggil untuk dijual kembali. Ya. Oh, okey baik. Kemudian memang kita tahu yang ini bukan aset dan kita akan rekod dia dekat dalam daftar aset. Okey. Seterusnya, kenapa kita nak sediakan daftar aset? Ya, kenapa? Ini tujuan dia lah. Tujuan dia adalah untuk yang pertama, untuk wujudkan pengkalan data. Kalau kita tak ada rekod, kita tak tahu apa aset yang kita ada. Ya? Kita tak tahu langsung. Kita beli, kemudian kita guna. Kita tak tahu apa ada. Kemudian kita mudah untuk selenggara aset tu. Maksudnya kalau dia rosak, mungkin kita repair dulu. Sebab prevention, kita repair dulu, kita buat maintenance, it's better daripada kita pergi rosak terus, kita kena buang. Ya? Jadi dia boleh penyelenggaraan, boleh bila rosak kita boleh lupus ni maksudnya kita jual lah. Masa dia tengah ada harga. Kalau dia nilai dia kosong, terpaksa buang macam tu je. Okey, dan ganti dengan aset baru. Memudahkan pengesanan dan pemantauan. Seterusnya, membolehkan keadaan aset tu dan kuantiti dia kita ketahui. Kita tak tahu. Kalau kita beli, kita guna. Kita tak tahu berapa kuantiti. Ya. Okey. Dan yang paling menarik untuk perniagaan ialah membolehkan perniagaan menuntut pengurangan cukai melalui allowance modal. Yang ini saya tambah, tak ada dalam nota awak.
Ya. Okey. Boleh tulis nota masing-masing yang dan di rumah pun boleh sama mengambil nota. Setakat ni kita dah tahu apa itu aset, macam mana kita nak kategorikan aset dan kita kenal pasti dokumen pembelian aset serta apa tujuan penyediaan daftar aset. Mungkin yang di rumah ada yang macam baru tahu. Time ni lah kita nak belajar, ambil nota, ambil input yang diberikan selama 1 jam kita bersiaran. Kita dah pun sampai ke pertengahan pembelajaran pun. Jadi jangan lupa kalau anda ada yang terlepas, boleh tonton kembali video ataupun episod hari ini di saluran YouTube NTV7 Malaysia. Baiklah, kita nak rehat dahulu. Kita tinggalkan anda dengan trivia ini. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Itu dia jawapan kepada soalan trivia kita iaitu Malaysian Institute of Accountants. Agak-agak adik-adik di rumah jawab dengan betul atau tidak. Kalau jawapannya salah tak mengapa, kita sama-sama belajar dan jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Sanitasi tangan anda apabila perlu, dah pegang macam-macam jangan lupa sanitize, okey? Jom cikgu kita teruskan. Okey. Kita teruskan dengan merekod daftar aset. Dokumen yang sama tadi, kita ada 3 dokumen. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Kita akan masukkan dia dekat dalam daftar aset. Okey? Daftar aset, ya, kalau dalam bahasa Inggeris dia Fixed Asset Register. Okey? So, sebab pelajar saya akan pergi kerja kan, takut nanti term dalam bahasa Inggeris tu dia tak tahu. Ya. Okey? So, yang ini dokumen pertama. Mula-mula sekali saya tunjuk caralah macam mana nak masukkan dekat dalam daftar aset. Daftar aset ni mesti dibuat mengikut jenis akaun tadi. Okey, jenis aset dia. Maksudnya kalau kita ada perabot, kita ada peralatan pejabat, kita ada komputer. Kita ada 3 daftar aset. Okey. Kemudian macam mana nak masukkan? Kita baca maklumat dekat dalam invoice kita, kita masukkan. Okey, mula-mula sekali bilanganlah. Bilangan tu tak kisah, kita ikut turutan aset yang ada dalam perniagaan kita. Lepas tu tarikh. Tarikh kita ambil tarikh daripada invoice. 2/2 2020. Lupus. Okey, apa maksud lupus? Lupus tu maksud jual. Sekarang ni baru beli. Aset direkod pada harga pada masa dia dibeli. Okey. Jadi tarikh dia beli adalah 2/2, masih tak ada cerita pasal lupus. Okey. Kemudian perkara. Perkara ni kita masukkan daripada siapa kita beli. Perniagaan Cahaya. Okey, nombor rujukan kita ambil lah invoice number 1234. Okey. Kemudian model akaun lah. Kalau ada apa nama jenama ke tulislah sikit. Okey. Jangka hayat. Mengikut pengalaman orang yang jaga kedai beg tu, dia kata dia boleh guna 10 tahun. So, kita masuklah 10 tahun hayat dia. Ya? Okey. Unit. Saya beli satu je. Harga seunit 1,500. So, 1 kali 1,500. Jumlah dia adalah 1,500. Kemudian, siapa sediakan? Dekat mana? Lokasi dia. Dia letak dekat pejabat lah. Kalau letak kat kedai, ruang kedai, tulislah dekat ruang kedai. Dekat mana kita letak dia. Lepas tu, bila kita kemas kini dan siapa yang kemas kini. Ya? Okey. Ini dokumen pertama. Dokumen kedua. Okey. Ni ada berapa jenis ni? Ada berapa jenis aset? Ada 1 jenis aset. Tadi peralatan pejabat, sekarang ni perabot. Okey. So tadi saya dah tunjuk satu-satu. Ya, cuba belajar. Rekodkan dulu. Awak tengok. Ya, awak cuba rekodkan. Kawan-kawan boleh cuba. Rekodkan dahulu sebelum saya tunjukkan jawapan. Okey, ada 2, ya. So, yang pertama perabot ni, kita tahu jenis dia. Mesti tahu jenis. Tak tahu jenis, rekod tu salah. Tempat yang salah. Okey. Jadi, 5 hari bulan 3, 2020. Okey.
kita beli daripada perabot Ellie, ya. Kemudian 2301 Magic L shape. Jangka hayat untuk perabot dia tahulah yang perniagaan ni guna 10 tahun dia kata. Okey, kalau dia kata dia boleh guna 5 tahun pun tak ada masalah. Bergantung pada perniagaan tu. Tapi dekat college kita ajar awak seragam supaya senang kita nak uji awak masa periksa. Tapi masa kerja guna apa yang biasa perniagaan lakukan. Ikut jenis perniagaan awak, kekerapan dia guna aset tu. Okey? Okey, kemudian unit dia 2, harga dia 700, so jumlah dia 1400 lah. So lokasi tarikh kemaskini dan dikemaskini oleh siapa tu awak kena masukkan. Ni yang kedua. Kalau ada 2, masukkanlah 2-2. Ya? Okey, yang kedua tu sama juga, tarikh yang sama kita beli kerusi fabrik biru. Ya? 10 tahun, unit dia 2, so dia adalah RM300. Okey, boleh faham pelajar? Setakat ni kawan-kawan okey? Kalau okey thumbs up. Zuhair je thumbs up. Okey. Okey. Right, terima kasih. Seterusnya, yang ini. Dekat sini ada 2 aset tadi, yang Zuhair cerita tadi. Desktop tu adalah komputer dan perabatan jabat. Jadi kita rekod komputer dulu. Sebab lain-lain daftar, kan? Kena masuk 2 daftar. Komputer masuk dalam daftar aset komputer, ya. Daftar aset komputer. Kita tulis juga macam tadi. Ya. Kemudian lagi satu, kita masuk bawah peralatan pejabat. Printer masuk bawah peralatan pejabat. Okey. Tadi peralatan pejabat dah ada masa dekat dokumen 1. Kita sambung dia. Okey, kita sambung dia. Dia jadi yang kedua lah. Daftar aset ni perlu disimpan sepanjang tempoh perniagaan berjalan. Kalau dia dah lupus, katalah dia dah lupus, dibubarkan perniagaan tu, aset ni guna dia apa? Kita boleh jual aset kita. Nah, jangan kita berhenti saja berniaga. Aset-aset tu ambil lah. Siapa-siapa suka ambil. Biarlah. Ya? Flash. Dah rugi kan? Aset ni boleh cover. Kita jual balik sebab kita tahu berapa harga kita beli. Kita jual balik aset ni dan kita boleh cover sikitlah kerugian kita. Dapatlah sikit mengikut harga semasa lah kan? Ya. Okey. Bila dah daftar, ya. Banyak lagi ke saya bila ni? Kita filekan. Ya. Okey? Kita filekan. Kita filekan ni dalam file asset. File asset ni awak bagilah nama supaya senang bila orang nak refer. Ya? Kita bagi nama. Jadi file ni kita bagi nama dia asset bekas masa. Awak nak tulis file asset tetap boleh. File bahasa Inggeris nak tulis fixed asset register. Okey, fixed asset file. Boleh. Gunalah apa-apa pun. Ya. Okey, kemudian dekat dalam file tu awak buat ada divider. Divider pertama yang kita letak, divider tu adalah pembahagi file lah. Ya. Okey. So yang ini yang pertama kita letak daftar aset. Yang tadi kita buat tu kita letak. Sepanjang kita berniaga, kita update daftar aset tu. Jangan buang. Ya, kita update. Lepas tu kita masukkan jalan sud nilai, tapi saya tak ajar kat sinilah. Saya ajar betul-betul hari ni, betul-betul daftar aset sahaja. Kemudian dokumen-dokumen yang kita beli. Okey, bila kita beli barang berniaga, kita akan masukkan dokumen tu dekat dalam buku belian dan fail pemiutang lain. Kita photostat, satu lagi mungkin boleh guna warna lain. Kita photostat sebab kita nak tunjukkan dia adalah second copy. Okey, kita masukkan dekat divider ni. Supaya katalah lepas 10 tahun nak tengok ada nilai lagi tak? Boleh buka file bila ada kita record tersusun. Ya. Okey. Kemudian kita masukkanlah segala jenis aset-aset yang kita ada. Ikut perniagaan. Yang ini contoh. Kalau perniagaan awak ada 3 lah. Kalau ada banyak, kalau perniagaan besar, ada banyak aset, banyaklah dividernya. Betul. Okey. Okey. Selesai. Lepas tu dekat bawah divider pula, divider daftar aset, pembahagi daftar aset, pembahagi file daftar aset, awak letaklah daftar aset tu tadi. Letak kat situ. Susun elok-elok. Nak pakai tulisan tangan pun tak ada masalah kalau nak update. Ya. Okey. Nak kemaskini dia. Kemudian dekat dalam divider, katalah peralatan pejabat. Saya letakkan dokumen dia. Ikut susunan. Katalah saya beli tahun 2020. Ada lagi yang saya beli tahun 2021. 2020 kat bawah, 21 kat atas. Macam tu je. Tak payah susun balik. Masukkan sahaja. Okey, macam tu juga di divider perabot. Masukkan dokumen tu. Okey, pelajar. Boleh faham tak yang ni? Setakat ni okey, semua boleh faham?
Okey, senyum je alhamdulillah. Ya? Ya. Okey. Kemudian lepas kita dah file. Okey. Sekarang ni kan kita aset tu kita dah bawa masuk dalam perniagaan. Ya. Biasanya kalau ke perniagaan kecil awak dapat tengoklah aset tu. Kalau perniagaan besar awak tak dapat tengok. Awak dapat dokumen saja. Ya. So, awak dapat dokumen, awak boleh filekan terus ataupun masa yang sama masa awak key in, awak boleh cetak label aset, ya. Kita labelkan aset tu. Kenapa kita nak labelkan aset? Contohnya ni, TV ni. Kenapa kita nak labelkan dia? Supaya kita tahu TV ni, ya, skrin ni adalah untuk bilik ni. Bila kita mesti labelkan dia. So label dia macam mana? Ya, label tu, aset tu kita labelkan. Ada kalanya kita guna nombor siri. Ya. Okey, nombor siri, kod bar. Sekarang ni dah ada mesin yang boleh print nombor siri tu. Bila kita boleh print, kemudian kita print dalam kertas yang boleh stick terus. Okey, kita stick pada aset tu teruslah. Okey. Kemudian memudahkan pengesanan aset. Okey, serta memudahkan perniagaan tu mengetahui maklumat aset tersebut. Kita kena label. Ya, tak kisah organisasi apa, ya. Mesti aset tu kalau boleh dilabelkan. Supaya kita tahu dia dekat mana. Apa aset tu. Ya. Kemudian siapa punya. Aset juga boleh dilabelkan menggunakan label. Kita ambil stiker, kita boleh cat dia untuk kekal lah. Ya. Kita boleh letak yang emboss, maksudnya timbul. Ya. Okey, dan ditempatkan di mudah yang boleh mudah dilihat bersesuaian dengan aset tu. Lepas tu, perkara paling penting dekat atas label ialah nama syarikat, nama aset, lokasi aset dan Nombor aset. Ini yang dikatakan nombor CD dan sebagainya. Ya. Contoh tadi cikgu ada sebut, kalau perniagaan kecil mungkin boleh nampaklah saya ada komputer, saya nak rekod, saya ada barang untuk menguruskan mungkin urusan pengepusan dan sebagainya. Jadi mungkin yang di luar sana dah boleh tengok sekeliling anda, mana barang niaga anda yang boleh dikategorikan sebagai aset dan jangan lupa rekod. Baiklah, kita berhenti rehat dahulu, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula mengguna pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jawapan kepada trivia kita sebentar tadi, bidang-bidang yang adik-adik yang belajar perakaunan boleh cemburi ada banyak, dan tadi di awal perkongsian daripada rakan-rakan kita ada sebut bahawa peluang pekerjaan untuk bidang perakaunan ni banyak, jadi sebab tu dia pilih untuk belajar perakaunan. Baiklah cikgu, tadi kita dah belajar daripada awal ni, saya recap sikit lah ya, apa itu aset, jenis, kena pasti dokumen, tujuan kenapa kita nak kena sediakan rekod aset kita, dan bagaimana merekodkan aset, memfailkan dokumen serta melabelkan aset. Tadi cikgu ada sebut, perniagaan kecil senang kita tengok apa aset yang ada di depan mata kita. Maklumlah barang tu masih sedikit dan tidak ada organisasi yang besar. Maknanya barang tu memang depan kita je. Kalau peniaga zaman sekarang, rakan-rakan yang baru habis SPM pun ramai yang dah menceburi bidang perniagaan dan mungkin mereka tidak melakukan proses ini.
tidak melakukannya pada awal, macam mana mereka nak mulakan, cikgu? Okey. Ini satu soalan yang bagus tu. Ya. Okey, bila berniaga, perkara paling asas ialah pergi daftar perniagaan dulu. Daftar perniagaan. Pergi daftar perniagaan tu, bila seorang individu, okey, kalau muda-muda memang tak ada bayar cukai lagi lah. Ya. Kalau seorang individu tu, dia dah daftar perniagaan dia atas nama dia, dia boleh ambil kesempatan atas aset-aset yang disimpan ni. So, bila dah daftar perniagaan, bila awak ada modal untuk beli aset, okey, beli aset tu pastikan simpan semua dokumen. Dokumen yang kita beli tu simpan. Okey, bila kita simpan dokumen tu, sebab kita kena rekod aset pada harga kos. Yeah. Harga kos tu adalah harga pada masa ia dibeli. Okey. Jadi kalau kita baru mulakan perniagaan, kita baru mula sekarang. Ya. Dan kita berharap perniagaan tu berlangsung untuk jangka masa yang lama. Masa yang lama. Sampai bila-bila. Betul. Itu orang berniaga. Dan kita berharap kita ada untung. Ya. Jadi aset-aset ni kita rekod ya, supaya nanti pada awalnya awak tak nampak apa-apa. Sebab awak tak, masa tu pendapatan sikit, untung sikit. Tapi kita berharap bila kita untung banyak nanti, apabila kena bayar cukai, kita boleh guna kesempatan. Okey. Kemudian kita ambil dokumen tu, kita simpan dalam fail. Simpan tu, simpanlah cara tersusun. Macam saya tunjuk tadi. Dia ada divider semua. Bila dia tersusun, kita senang nak cari. Ya. Okey. Bila dah susun, ya, kita simpan betul-betul. Katalah 5 tahun lepas tu. Yang sebelum-sebelum ni kita, sebab cukai ni, aset-aset ni kita hanya ambil kira untuk tahun semasa. Tapi untuk audit, untuk audit, katalah kita nak tengok aset tu ada ke tak, kita ada dokumen, kita dah rekod. Kita tengok pula secara fizikal, aset tu ada tak dekat dalam perniagaan kita. Sebab nanti orang yang berniaga, dia kena hantar penyata kewangan dia untuk diaudit. Okey. Untuk audit, auditor pun nak tengok juga aset-aset dia tu. Ada ke tak, betul ke dia cakap. Sebab dia, bila kita beli aset, duit kita tu, kita dah bagi, dah beli aset, duit kita dah pergi pada aset. So kita nak tahulah betul ke dia beli ke ataupun dia hanya cantikkan akaun dia saja. Betul ke tidak, kena simpan rekod pembelian. Resit tu pun bukti. Jangan ada dalam dokumen tiba-tiba tak ada bukti yang kita beli. Maklumlah zaman sekarang peniaga beli macam-macam. Komputer riba, ada yang beli kamera nak ambil gambar produk dengan lebih cantik, ada yang beli mesin pencetak dan sebagainya. Baiklah, ada adik-adik kita ada yang nak tanya soalan tak? Kalau tak ada, Kak Nisa nak tanya. Boleh? Tersenyum terus semua orang. Okey, ada. Silakan Sheila. Sheila nak tanya soalan apa tu, Sheila? Silakan. Cikgu, macam mana nak bandingkan jenis aset perabot dengan peralatan pejabat? Perabot dengan peralatan pejabat? Ya. Mungkin ada yang terkeliru. Oh, rasanya sama je tapi rupanya berbeza. Macam mana, cikgu? Macam mana nak banding? Terima kasih, Sheila. Terima kasih, Sheila. Okey. Memang selalu kita confuse perabot dengan peralatan pejabat. Okey, peralatan pejabat, kita memang dia ada dalam pejabat lah. Okey. Cuma kerusi meja tu kita bagi dia sebagai perabot sebab dia adalah perabot untuk pejabat tu. Peralatan pejabat kita selain daripada tu. Contohnya telefon, mesin fax. Peralatan yang macam tu. Ya. So kalau awak nampak kerusi meja, awak masuk bawah perabot. Yang lain-lain peralatan yang kita guna untuk buat kerja pejabat kita. Itulah kita kategorikan sebagai peralatan perabot atau peralatan pejabat dan juga perabot. Contoh macam kalau kita pergi pejabat, kita nampak rak. Itu kira perabot, cikgu kan? Perabot. Nampak rak yang tempat susun fail tu. Ada lagi yang nak tanya soalan? Kalau ada nak tanya soalan, boleh buka mikrofon, boleh saya. Ada nak tanya? Kalau tak ada, Nisa nak tanya ni. Okey, Nisa tanyalah. Nisa nak tanya, ada tak antara rakan-rakan kita kat sini yang selepas habis sekolah berminat nak berniaga? Ada tak? Kalau ada, angkat tangan. Ke tak minat berniaga semua? Nak jadi accountant semua? Senyum je semua. Okey, nak tanya Haikal lah. Haikal, boleh Haikal? Haikal kalau diberi peluang ataupun tiba-tiba dapat modal yang sangat banyak, jenis perniagaan apa yang Haikal berminat? Kalau berminat nak buat. Kalau agak-agak nak jual apa? Kalau boleh makanan. Makanan. Kenapa makanan? Sebab
Ialah makanan orang Sentiasa beli. sentiasa akan belikan. Ya. Sebab suka makan. Itulah saya ingat dia nak jawab suka makan. Sebab suka makan juga. Semua orang suka makan. Kalau macam peniaga makanan, cikgu, antara aset yang mereka boleh rekodkan, contohnya macam peralatan dapur. Boleh, cikgu? Boleh. Peralatan dapur. Kita tengok pula perniagaan makanan ni, dia ada kecil ada besar. Okey, kalau dia buat kat rumah. Contohnya yang buat katalah sambal. Ke kalau tak sambal pun katalah dia buat apa makanan, makanan makanan yang jual siap. kan. Sekarang ni banyak orang jual online kan. Betul. Okey. Barang kat rumah dia tu adalah aset dia ke ataupun aset perniagaan tu. Macam mana dia nak kenal pasti? Tu soalan yang paling besar tu. So kalau macam benda remeh-remeh macam blender. Blender harga murah. Kalau kita nak rekod kan sebagai aset perniagaan, belilah satu, asingkan. Tapi kalau besar-besar, contohnya dia buat kek dekat rumah. Yang tu. Kalau dia beli untuk perniagaan, masukkan. Sebab susah bila milikan tunggal, memang kita susah nak kategorikan dia diri sendiri ataupun perniagaan punya. Betul. Saya ada banyak lagi saya nak bertanya, cikgu. Berminat sangat tetapi masa mencemburui kita. Kita dah tinggal pun orang kata apa, dah sampai ke penghujung rancangan di mana cikgu boleh kongsikan sedikit rumusan untuk topik kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Okey. So, apa yang kita buat hari ini? Okey. Kita kenal sebenarnya kita adalah kita mengemaskini daftar aset. Tapi baru sebahagian. Sebenarnya subjek ni panjang lagi. Betul. Tajuk ni pun panjang lagi. Sebahagian. Tapi dengan sebahagian ni, saya berharap dapat dilaksanakan dan dipraktikkan dengan teratur. Jadi asas lah. Yang penting kita ada asas dan kita belajar daripada situ. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Dr. Siti Nurzainah dan juga rakan-rakan dari Kolej Vocasional Setapak dan Kolej Vocasional Gombak. Pada semua yang menonton, kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Jom lambai semua kawan-kawan. Bye. Antara kebaikan dan ataupun kelebihan jika kita belajar perakaunan adalah seperti yang kita tahu, perakaunan ni merupakan top ranking pekerjaan dekat dalam Malaysia sebab dekat semua syarikat memerlukan perakaunan di dalam business nature mereka. Kelebihan semasa belajar di Kolej Vocasional, kita belajar selama 4 tahun. Kita menggunakan jangka masa yang pendek untuk mendapatkan diploma berkenaan. Tapi kita belajar dengan lebih mendalam, mempraktiskan 70% amali. Kita akan mempraktis perakaunan itu menggunakan realiti punya pekerjaan punya realiti perakaunan yang kita lakukan lah. Sebagai contoh, kita akan membuat full set account semasa apa yang kita bekerja dan juga belajar, itulah yang kita buat. Kita akan buat daripada sale sehinggalah ke penyata pendapatan kunci kira-kira. Itu yang kita belajar dari itu. Apa yang kita praktis semasa kita belajar tu dekat vocational sebenarnya sama dengan realiti pekerjaan. Didik TV KPM